Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan bincangkan 3 lagi contoh soalan, iaitu lanjutan daripada nisbahkan penyebut. So sebelum ini, dalam satu video sebelum ini Cikgu dah bincangkan bagaimana kita nak nisbahkan penyebut ataupun rationalized denominator. So maksud nisbahkan penyebut ialah set yang berada di bahagian penyebut itu perlu dihilangkan. Bagaimana kita hilangkan set daripada penyebut? Ya, dalam contoh dalam video 1, Cikgu dah tunjukkan sekiranya kita ada satu set, contohnya adalah satu set iaitu set 3. Nak hilangkan set ini, kita perlu darabkan dengan satu lagi set. Jelas? So di mana kita akan dapat? Ya, maksud di sini iaitu set A darab set D adalah set A darab ataupun AD. Jelas? So di sini adalah 3 darab 3 iaitu bila cikgu letakkan dalam bentuk ini bukan lagi set. Yang ini adalah punca kuasa 2 9. So sekarang set sudah hilang menjadi punca kuasa 2 9. Boleh? So punca kuasa 2 9 ialah 3. Okey, perhatikan asal kita ada set 3. Bagaimana cikgu hilangkan set? Dengan memperkenalkan dengan satu lagi set yang sama nilai. Perhatikan set sudah hilangkan. So ini yang dimaksudkan bagaimana kita nak hilangkan set, dan kita hanya tumpu hilang set di bahagian penyebut saja sebab kita hendak nisbahkan penyebut. So maksudnya di bahagian penyebut saja set itu perlu dihilangkan. Okey? Yang itu penting. So sekarang ini adalah yang kita belajar dalam video 1. So dalam video 1, contoh yang cikgu pilih adalah penyebut dia hanya mempunyai satu saja sebutan ataupun satu nilai set saja. Tapi beza di sini bandingkan dengan contoh-contoh soalan dalam video itu dengan video ini, perhatikan penyebut kita ada 2 sebutan ataupun 2 nilai. Di situ semuanya satu nilai, di sini kita ada 2 nilai. Okey, bagaimana kita akan gunakan asas yang kita belajar dalam video 1 dalam keadaan baru, iaitu keadaan baru penyebut kita ada 2 angka ataupun 2 nilai. Satunya adalah set, satu lagi ialah nombor bulat. Dalam satu contoh dua-dua ada set. Bagaimana kita akan lakukan ataupun hilangkan set? Tak kira apa jua bentuk penyebut, bagaimana kita akan hilangkan? Kita akan bincang satu persatu. Cikgu pilih soalan 1 untuk dibincang. So, perhatikan asas dia. Itu sangat penting. Okey, kita padam ini. Kita gunakan asas ini. Okey, untuk keadaan baru soalan. So, soalan sekarang ialah 2. Okey, penyebut ialah set 3 tambah 1. Okey, di sini apa yang kita perlu lakukan? Cikgu dah kata, sebelum ini katakan 2 per set 3. Masih ingat tak dalam contoh 1? Jika cikgu nak hilangkan set daripada penyebut, maka cikgu perlu darab satu nilai yang sama, seperti ini. Jelas? Yang ini sama juga. Kita lakukan konsep yang sama. Kalau dulu ia melibatkan 1, tapi sekarang melibatkan 2. Itu saja beza. Melibatkan 2. Okey, so satu lagi tambahan ialah okey, so di sini kita akan perkenalkan yang sama set 3. Penting kita akan perkenalkan 2 nombor yang sama, set dengan nombor yang sama. Tetapi jika di sini tambah, yang ini adalah tolak. Itu saja beza. So di sini untuk hilangkan, untuk bentuk soalan ini, iaitu penyebutnya adalah set 3 tambah 1. Seperti mana kita belajar dalam video pertama, jika set itu berada di bahagian penyebut,
untuk hilangkan set itu kita perlu darabkan dengan satu lagi set yang sama nilai di atas dan di bawah. Di sini pun sama juga. Kita akan darab dengan yang sama di atas dan di bawah. Tetapi bezanya kalau di sini tambah, yang ini mestilah tolak. Sini tambah, ini mestilah tolak. Jelas? So sekarang kita akan gunakan dua yang sama, set 3 tolak 1. Perhatikan, untuk hilangkan set di bahagian penyebut, kita perkenalkan lagi satu set dan mesti di sini beza kita di sini tambah, di sini tolak. Cikgu dah kata walaupun bentuknya adalah berubah, tetapi jika cikgu perkecilkan ini, iaitu darab dengan 1, maka walaupun bentuk berubah, nilainya masih kekal sama, iaitu 2/3 tambah 1. Okey, itu penting. Kita boleh lakukan sebarang perubahan, walaupun selepas kita lakukan perubahan, nilai asal itu perlu dikekalkan. Jelas? Okey, sekarang cikgu dah beritahu apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan set di bahagian penyebut. Bagi contoh soalan seperti ini. Okey? So sekiranya kita tambah, so maka kita darab set 3 tolak 1 bahagi dengan set 3 tolak 1. Jelas? So sekarang kita akan dapat 2 darab set 3 tolak 1. Bahagian penyebut set 3 tambah 1 kita darabkan dengan set 3 tolak 1. So di atas ialah 2 kurungan Perhatikan, 2 kurungan set 3 tolak 1 bahagi. Sekarang kita bincangkan yang di bahagian penyebut pula. Di bahagian penyebut ialah expansion ataupun pengembangan. Di bahagian penyebut adalah melibatkan expansion. Jelas? So kita lakukan expansion. Masih ingatkan dalam menengah rendah? Pengembangan melibatkan 2 kurungan. Kita gunakan yang sama. So di sini cikgu kembangkan yang ini, iaitu perhatikan set 3 darab set 3. Jelas? Set 3 darab positif. So yang ini adalah sama dengan asas set A darab set B adalah set A darab B ataupun ini. So darab ini kita dapat 9. So bila ia sudah menjadi 9, ini bukan lagi set. Cikgu dah kata. So yang ini ialah punca kuasa 2 9, iaitu 3. So apabila cikgu darabkan dengan ini, cikgu dapat 9. Okey. So 3. Okey. Iaitu 3, maaf kita dapat 3. Okey. So punca kuasa 2 9 adalah 3. Okey, kita dapatkan 3. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, positif, negatif. Okey. So sekarang perhatikan. Kita ada set 3 darab 1, iaitu set 3. Okey. So di sini positif, negatif, set 3. Sekarang yang ini pula. Positif. Okey. Perhatikan sekarang 1 darab set 3 kita dapat set 3. Jelas? Di sini adalah set 3. Okey. Akhir sekali yang ini pula. Positif, negatif. 1 darab 1 ialah 1. Perhatikan bahagian ini sekarang. Perhatikan bahagian ini, iaitu negatif set 3 tambah set 3. So yang ini adalah kosong. So ini sudah menjadi sifat. Yang tinggal adalah 3 tolak 1. So kita akan dapat 2 set 3 tolak 1 dalam kurungan. Perhatikannya dalam kurungan bahagi dengan 3 tolak 1, iaitu 2. Jelas? Sekarang perhatikan, kita sudah pun berjaya melakukan nisbahkan penyebut. Maksud nisbahkan penyebut ialah set di bahagian penyebut perlu dihilangkan. Kita sudah pun hilangkan set di bahagian penyebut. So adakah ini jawapan akhir? Tak ada masalah. Sebab mengikut kehendak soalan,
di bawah nisbahkan penyebut, ya, set di bahagian penyebut perlu dihilangkan, kita sudah hilangkan. Tetapi masih tak murid-murid ingat, sekiranya ia adalah satu pecahan. Pecahan yang melibatkan yang boleh dipermudahkan perlu dipermudahkan. Ini adalah satu bentuk pecahan. So dalam pecahan, jika nilai itu boleh dipermudahkan, kita perlu permudahkan. Jelas? So mengikut soalan nisbahkan penyebut, cikgu berjaya melakukan hilangkan set daripada penyebut. Okey, kita dah selesai. Tetapi sekiranya jawapan bentuk akhir itu adalah dalam bentuk pecahan, adalah murid-murid belajar jika ianya melibatkan satu pecahan, jika nilai-nilai dalam pecahan itu boleh dipermudahkan, perlu dipermudahkan. Itu yang cikgu lakukan. So sekarang apa yang cikgu lakukan ialah cikgu permudahkan satu nilai pecahan. So 2 ini dan 2 ini cikgu perkecilkan. So akhirnya kita perolehi nilainya adalah set 3 tolak 1. So ini adalah jawapan akhir, iaitu set 3 tolak 1. So perhatikan bentuk asal. Di bawah nisbahkan penyebut, cikgu perkenalkan, dan lakukan langkah kerja sehingga kita capai yang ini yang sebenarnya, iaitu di bawah nisbahkan penyebut. Ini dah cukup, iaitu nilai penyebut di bawah, set itu perlu dihilangkan, kita dah hilangkan. Tetapi sekiranya bentuk terakhir itu adalah satu pecahan, nilai dalam bentuk pecahan jika boleh dipermudahkan, perlu dipermudahkan. Itu yang cikgu lakukan dan cikgu dapat dalam bentuk ini. So itu adalah penyelesaian untuk soalan 1. Sekarang kita lakukan pula untuk soalan kedua. Cikgu padam soalan 1 ini. Sekarang cikgu akan bincangkan soalan kedua pula. So sekarang perhatikan cikgu salin soalan kedua, iaitu set 8 dan kita ada set 5 tolak set 2. Perhatikan di sini, semua yang terlibat dalam soalan ini semuanya adalah set. Tapi tumpuan kita set di bahagian penyebut saja, bukan di atas. Jelas? Di bahagian penyebut saja. So apa yang kita perlu lakukan di bawah nisbahkan penyebut ataupun rationalized denominator adalah set di bahagian penyebut itu perlu dihilangkan. Dalam contoh 1, cikgu dah katakan sekiranya ia melibatkan 2 set ataupun 2 bentuk, iaitu di bahagian penyebut kita ada set, tak kira satu set satu nombor ataupun kedua-duanya adalah set. Untuk hilangkan set di bahagian penyebut ini, jika hubungan di antara 2 ini adalah tolak, maka kita perlu darabkan dengan tambah, itu saja. Itu saja. So untuk ataupun set di bahagian penyebut ini, kalau kita nak hilangkan, kita letakkan, kalau di sini sama. Tapi kalau di sini tolak, di sini adalah tambah. Itu saja langkah tambahan. Jelas? Seterusnya adalah seperti biasa, set 8. Darab dengan set 5 tambah set 2. Di bawah, perhatikan di sini, set 5 tolak set 2 kurungan set 5 tolak set 2, tambah set 2. Sekarang perhatikan di atas. Kita ambil yang atas ya. So di atas adalah set 8 darab set 5. Kita darabkan dengan ini. So yang ini adalah set 8 ini adalah 4 darab 2. Jelas? So yang ini darab dengan set 5. So kita akan dapat punca kuasa 2 4 darab dengan set 2 darab dengan set 5. Boleh? Di mana ini adalah sama dengan 2, sebab punca kuasa 2 4 ialah 2. Yang ini adalah set 10. Jelas? Ini adalah set 10. So maksudnya apabila cikgu kembangkan 2 ini, cikgu darabkan 2 ini, tengok bagaimana jawapan yang cikgu peroleh. Jelas?
Okey, sekarang cikgu padamkan. Okey. Cikgu salin yang ini adalah 2 set 10. Boleh? Okey, sekarang cikgu kembangkan yang ini pula. Positif, positif, positif. Jelas? Okey, kita ambil yang kedua pula sekarang. Iaitu perhatikan di sini set 8 di sini ya. Kita darabkan dengan set 2. So yang ini adalah set 8 darab 2. Berapa? 16. So yang ini adalah bukan lagi set. Sebab 16 ialah satu nombor yang boleh dipunca kuasa 2. So apabila sudah ada satu nilai yang boleh dipunca kuasa 2, kita tak panggil dia set lagi, kita panggil punca kuasa 2 16 iaitu 4. So ini sama dengan 4. Jelas? So ini adalah 4. So apabila cikgu darabkan dengan yang ini, perhatikannya langkah kerja. Okey, cikgu dapati ya, apabila darab 2 ini adalah 4. Okey, sekarang perhatikan kita lakukan pengembangan. Okey, untuk yang ini pula satu. Okey, untuk penyebut ya. Okey, bahagian penyebut perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Kita ada set 5, set 5 positif positif. So kita ada set 5 darab dengan set 5. Iaitu ya 5 darab 5. Sekarang kita dapat 25. So apabila nilainya 25, kita tak panggil dia sebagai set. Yang ini adalah punca kuasa 2, 25 iaitu sama dengan 5. Jelas? So apabila cikgu kembangkan yang ini, okey, cikgu kembangkan yang ini. So cikgu dapat 5. Okey? Cikgu dapat 5. Okey, sekarang perhatikan yang kedua pula. Okey? Positif, positif. So positif. Okey, sekarang perhatikan yang kedua adalah kedua adalah set 5. Okey, set 5 kita darabkan dengan set 2. Okey, darabkan dengan set 2 mengikut asas set A darab set B adalah set A darab B. Jelas? So yang ini adalah ya, perhatikan 5 darab 2 iaitu set 10. Jelas? So apabila cikgu darabkan yang ini, kita dapat set 10. Okey, sekarang yang ini pula sekarang. Okey, negatif, positif, negatif. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, cuba kita darab 2 ini. Okey, yang ini adalah set 2 darab dengan set 5. So yang ini adalah set 2 darab 5 iaitu set 10. Jelas? Di sini adalah set 10. Okey, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Di sini ya tolak. So tolak maksudnya yang ini sudah menjadi kosong. Set 10 ini positif kan, tolak. So ini tolak ini nilai sama tolak menjadi sifat. So apabila cikgu kembangkan ya, perhatikan apabila cikgu kembangkan iaitu yang ini ya, perhatikan iaitu ini dengan ini, perhatikan dua ya. Yang ini dengan ini kita dapat positif, kemudian ini dengan apa? Negatif. So nilainya adalah sifat. So sekarang kita dapati, okey. So ianya sudah menjadi sifat. Okey, tinggal yang akhir sekali yaitu perhatikan di sini di akhir sekali. Okey, di sini negatif positif ya. Negatif positif adalah negatif. Perhatikan yang terakhir sekali ialah set 2 darab set 2. Okey, set 2 darab set 2 adalah ya set 2 darab 2 iaitu ya menjadi punca kuasa 2 4 iaitu 2. So maksudnya ialah tolak 2. Jelas? So apabila cikgu lakukan pengembangan, cikgu lakukan pengembangan di bahagian penyebut, perhatikan set-set yang berada di bahagian penyebut sudah pun dihapuskan. So sekarang didapati yang akhir adalah 2 set 10, okey, tambah 4 bahagi dengan 5 tolak 2 adalah 3. Okey, perhatikan bagaimana kita hilangkan. Okey, asalnya kita ada set di bahagian penyebut. Okey, so mengikut nisbahkan penyebut, okey, kita perkenalkan ya sekiranya tolak kita letakkan tambah tapi sama juga
Okey, set 5 tolak set 2. Untuk hapuskan set di bahagian penyebut, kita letakkan tolak menjadi tambah. So set 5 tambah 2 atas dan bawah. Okey, kita lakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Dan akhirnya perhatikan bahagian penyebut, set sudah dihilangkan. Set sudah dihilangkan, iaitu set 5 sudah menjadi 5, set 2 menjadi 2. Kita dah hilangkan, sehingga kita dapat memperoleh satu nombor bulan, iaitu set sudah dihilangkan. So ini adalah contoh 2 dan cara penyelesaian. Soalan kedua dan cara penyelesaian. So cikgu harap anda dapat memahami lebih berkenaan dengan nisbahkan penyebut. Okey, kita akhiri video ini dengan membincangkan satu lagi soalan. Okey, di mana di sini sama juga. Di bawah, iaitu di bahagian penyebut, kita ada set 3. Set 3 ini perlu dihilangkan, iaitu di bawah nisbahkan penyebut, set 3 ini, set itu perlu dihilangkan supaya menjadi 3. Jelas? Okey, cikgu padam soalan 2 dan kita bincang penyelesaian untuk soalan ketiga. Okey, kita ambil soalan ketiga. Okey, perhatikan di sini. Cikgu salin, iaitu 3 tambah tolak. Okey, 3 tolak set 3 bahagi dengan 3 tambah set 3. So fokus kita pada bahagian penyebut saja. Okey, kita hanya fokus pada set di bahagian penyebut saja. So untuk hilangkan set di bahagian penyebut, iaitu set 3 ini, set itu perlu dihilangkan seperti mana yang cikgu sebut. Untuk bentuk penyebut dalam bentuk ini, sekiranya tambah, kita perkenalkan, kita akan darabkan dengan sama, iaitu 3 tambah jadi tolak set 3 di atas dan 3 tolak set 3 di bawah. Itu saja. Okey. Untuk hilangkan set di bahagian penyebut, untuk contoh ini, sekiranya di sini melibatkan 2 dan hubungannya adalah tambah. Untuk hilangkan set, tak kira di sini, untuk hilangkan set, di sini tambah, kita perlu perkenalkan tolak, tapi nilai mesti sama, nombor-nombor mesti sama, nombor-nombor mesti sama. Jelas? So di sini perhatikan, pertama 3 tolak set 3 darabkan dengan 3 tolak set 3. Okey, di bawah ialah 3 tambah set 3. Okey, didarabkan dengan 3 tolak set 3. Okey, kita ambil yang atas pula. Okey, so positif 3 darab 3 adalah 9. Jelas? Okey, sudah. Okey, sekarang yang kedua pula. Okey, positif, negatif. Okey, so di sini kita ada 3 darab dengan set 3. So kita dapat 3 set 3. Jelas? So positif, negatif, 3 set 3. Okey, kemudian yang ini pula. Okey, so perhatikan di sini dia negatif ya. Okey, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sama juga, iaitu sekarang perhatikan set 3 kita darabkan dengan 3, iaitu 3 set 3. Jelas? So di sini ialah 3 set 3. Okey. Sekarang yang terakhir. Okey, terakhir. Okey. Sekarang perhatikan yang terakhir adalah negatif, positif. So tambah. Okey, sekarang perhatikan kita ada set 3 darab dengan set 3. So yang ini adalah 3 darab 3. Jelas? Yang ini ialah bila cikgu letakkan 9, nombor ini adalah nombor yang boleh di punca kuasa 2. So di sini adalah punca kuasa 29, iaitu 3. So di sini apabila cikgu kembangkannya, iaitu yang ini dengan yang ini, kita dapat 3. Okey, so sekarang perhatikan, perhatikan di sini kita ada 9 tambah 3. 9 tambah 3. So kita akan dapat 12. 9. Cikgu hanya buat yang di atas saja ya. Cikgu lakukan pengembangan di atas saja. So cikgu dah kembangkan, cikgu dapat yang ini. Perhatikan, kita ada 9 tambah 3, 12. Okey. Seterusnya perhatikan, yang seterusnya ialah perhatikan negatif 3 set 3 tolak 3 set 3. So yang ini ialah negatif 6 set 3.
Jelas? Negatif 6 set 3. So yang ini adalah tolak negatif 6 set 3. Okey. So sekarang cikgu dah ringkaskan, cikgu kembangkan, cikgu dapat yang ini bahagian atas ya. Cikgu kembangkan, cikgu dapat ini, cikgu ringkaskan. So didapati ya selepas pengembangan bentuk terakhir yang kita dapat adalah 12 tolak 6 set 3. Jelas? Okey. Sekarang cikgu akan lakukan pengembangan di bahagian penyebut, bahagian bawah. Okey? Kita kembangkan sekarang bahagian bawah. Okey? Okey, satu persatu cikgu padamkan yang ini. Okey? Okey. Okey, yang ini ya, kita darab. Okey, positif 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 3 darab 3 9. Jelas? Okey. Kemudian yang ini dengan yang ini. Okey, positif negatif negatif, yaitu 3 darab set 3 adalah 3 set 3. Okey? So positif negatif negatif 3 set 3. Okey? Yang ini pula sekarang. Okey, yang ini pula. Okey. Positif positif positif. Jelas? Okey, seterusnya ialah perhatikan kita ada set 3 darab 3, yaitu 3 set 3. So tambah 3 set 3. Jelas? Okey, yang akhir sekali pula. Okey, yang akhir sekali ialah okey, perhatikan yang ini. Okey, positif negatif negatif set 3 darab set 3. Jelas? Yang ini ialah 3 darab 3, iaitu ya bila cikgu letakkan 9, cikgu sebut ini sebagai punca kuasa 2, 9 iaitu 3. So cikgu dapat tolak 3. Okey, sekarang perhatikan bahagian penyebut saja, bahagian bawah saja. Okey, so 9 tolak 3, 9 tolak 3 6. So kita dapat ya 9 tolak 3 kita dapat 6. Okey. So cikgu letakkan 6. Okey. Biar kita selesaikan yang ini dulu. Okey, lebih jelas. Cikgu kekalkan 9, cikgu kekalkan 3. Okey. Okey, kita ambil yang ini. Yang ini dengan yang ini. Okey. So perhatikan di sini. Okey, kita ada tolak 3 set 3 tambah 3 set 3. So yang ini sudah menjadi kosong. Tolak tambah sudah jadi kosong. So yang ini sudah menjadi sifar. Jelas? So sekarang apabila yang ini sudah menjadi sifar, okey, perhatikan yang ini adalah 6 set. Okey, kita ada 9 tolak dengan 3. Okey, 9 yang tadi ini kan dah sifar. So 9 tolak 3 kita dapat 6. Okey. So yang ini adalah 6. Okey, jelas? So maksud sekarang cikgu sudah pun perolehi, cikgu sudah pun peroleh ya. Cikgu ulang balik, cikgu salin balik sebab dia lebih kemas, iaitu sama dengan okey, 12 tolak 6 set 3 bahagi dengan 6 tadi. Okey, sekarang perhatikan. Okey, selepas cikgu lakukan pengembangan di bahagian atas, cikgu dapat yang ini. Selepas itu cikgu lakukan pengembangan di bawah, cikgu dapat yang ini. So tujuan ialah kita nak hilangkan set di bahagian penyebut. Itu kita dah berjaya. Maksudnya kita sudah menisbahkan penyebut. Okey, maksudnya kita sudah menisbahkan penyebut. Tetapi cikgu dah kata dalam contoh 2 tadi, jika ianya adalah bentuk pecahan, jika nombor itu boleh dipermudahkan, perlu dipermudahkan. Jelas tak? Cikgu ataupun mengikut soalan nisbahkan penyebut, kita berjaya lakukan nisbahkan penyebut. Tujuan nisbahkan penyebut ialah menghilangkan set di bahagian penyebut. Kita dah berjaya. Tetapi apa yang kita hasilkan itu adalah satu bentuk pecahan. So nombor pecahan, jika nombor-nombor itu boleh dipermudahkan, perlu dipermudahkan. Sekarang apa yang cikgu lakukan ialah permudahkan pecahan. Cikgu lakukan permudahkan pecahan. Okey.
Okey, perhatikan sekarang. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Okey, ada 12, ada 6. Kita ada satu sebutan dan satu sebutan. Yang ini ialah 6 darab 2. So di sini cikgu boleh keluarkan 6. Okey, bila cikgu dah keluarkan 6, tinggal adalah 2. Jelas? Kemudian yang 6 cikgu dah keluarkan menjadi setiga. Boleh? Okey, sekarang cikgu kembangkan. 6 darab 2, 12. 6 darab setiga ialah 6 setiga. Okey, bahagi dengan 6. Jelas? Okey, perhatikan sekarang cikgu boleh perkecilkan. Bila cikgu dah perkecilkan, jawapan akhir ialah 2 adalah 2 tolak setiga. Okey, perhatikan sekarang jawapan terakhir yang kita perolehi, iaitu 2 tolak setiga. Faham? So sekarang perhatikan bagaimana cikgu lakukan. Ya, mengikut nisbahkan penyebut, cikgu perkenalkan nombor yang berpatutan. Jika tambah, kita letakkan tolak tapi nombor-nombor yang sama. Lepas itu cikgu lakukan cara pengembangan di bahagian atas dan bawah, dan cikgu perolehi bentuk ini, iaitu bentuk yang dikehendaki untuk nisbahkan penyebut. Tetapi yang ini adalah bentuk pecahan. So dalam bentuk jawapan dalam bentuk pecahan, kalau pecahan itu boleh diringkaskan, kita ringkaskan. Okey, apabila cikgu ringkaskan, kita perolehi jawapan terakhir adalah 2 tolak setiga. Jelas? So cikgu harap 3 contoh yang cikgu bincang dapat membantu murid-murid memahami lebih berkenaan dengan bagaimana nak nisbahkan penyebut. So berkenaan dengan nisbahkan penyebut, cikgu dalam video pertama cikgu bincangkan beberapa contoh soalan bagaimana kita nak nisbahkan penyebut. Dalam video ini cikgu pilih lagi 3 lagi bentuk masih kita lakukan nisbahkan penyebut. So ini adalah bentuk-bentuk yang kerap akan anda diuji dalam peperiksaan. So cikgu harap 2 video yang cikgu gunakan untuk membincang contoh-contoh soalan di bawah nisbahkan penyebut akan membantu murid-murid memahami bagaimana di bawah nisbahkan penyebut satu sebutan set itu boleh dipermudahkan. So cikgu harap jika anda berpuas hati, penerangan yang cikgu berikan untuk meringkaskan nisbah di bawah nisbahkan penyebut. Seperti biasa, jika berpuas hati dengan penerangan cikgu tentang cara penyelesaian, berikan like, thumbs untuk cikgu. Tolong share, okey, kongsi share video-video ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, untuk anda pastikan tekan bell button untuk dapat notifikasi daripada YouTube. Seperti biasa di hujung setiap video. Okey, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye-bye. Terima kasih.